Okey, jadi untuk application differential equation ni, biasanya kita akan bincang ada 4 ni lah. Dia ada kaitan dengan fizik, radioaktif macam itulah. Kebanyakannya dalam fizik. Okey. Sebenarnya tak adalah kita gunakan kaedah fizik untuk buat pengiraan ni. Yang penting kita fokuskan kepada equation yang diberilah. Ini antara yang biasa dalam exam lah. Dia akan bincangkan formula-formula yang macam ni. Ni semua formula ni diberi dalam exam. Ni. Semua formula ni diberi dalam exam. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, betul tak? Contoh yang keempat. Okey. Dia yang penting ni bukan cerita dia. Kita nak fokuskan kepada cara kita nak solve differential equation berdasarkan maklumat dia. Okey, sekarang yang dibincang adalah population. Okey, kemudian population ni dia sebut dalam bentuk kita tengok dia ada bentuk rate proportional to the current population. Maksud dia, daripada maklumat yang pertama ni, kita boleh tulis, katakan population ni saya wakilkan dengan P lah. Okay. Bila sebut je rate, ingat, kita dah belajar SEM 1, bila sebut rate je, dia mesti gunakan simbol D over dt. Kalau sebut je rate, maka D over dt. Tetapi, kita kena tengok, dia bincang apa? Dia bincang adalah population. So, kita gunakan dP over dt. Kemudian proportional ni maksud dia berkadar terus dengan current population P. Okey. Jadi asalnya macam tu lah. Proportional ni maksud dia berkadar terus. Tapi bila kita nak buat pengiraan, kita mesti tukar kepada sama dengan. Kita mesti tukar kepada equal. Maksudnya gambar ikan ni kita tukar pada equal. Bila tukar je pada equal, kita tak boleh terus equal to P. Dia mesti ada satu constant. Sebarang constant lah. Nak guna K boleh, nak guna C boleh, sebarang constant. Okay? Jadi inilah kita punya equation kita ni. Okay? Ini kita punya equation. Jadi untuk soalan A tu, okay. Daripada sini kita dapatkan equation. Kita dapatkan equation of population. Okay, jadi sekarang ni kita boleh proses lagi, kita boleh gunakan dP. Maksudnya yang ada kaitan dengan P ni kita asingkan sebelah kiri. Yang lain-lain tu adalah sebelah kanan. Okay. Kemudian kita akan proses integrate kiri dan kanan. Maka sebelah kiri ni kita akan dapat ln P. Saya guna buatlah buat dulu sini. Ln P equals to K T plus C. Okey. Dan bila kita jadikan P ni sebagai tajuk, maka ln ni akan hilang. Muncullah eksponen kuasa KT tambah C. Maksudnya kita hilang je ln, maka jadikan P ni sebagai tajuk, maka muncullah eksponen. Yang sebelah kanan ni akan jadi semua dalam bentuk kuasa. Okey. Kemudian selanjutnya kita akan ubah kepada penulisan macam ni. Ini sebenarnya saya boleh ringkaskan lagi. Bila tambah ni maksud dia darab. Okey. Biasanya E kuasa C ni kita wakilkan dengan satu konstan je. Ni biasanya kita wakilkan dengan satu konstan je. Maka kita punya equation kita sekarang ni P equals to A e to the power of KT. Okay. Jadi soalan yang pertama dia nak write the differential equation. Maksudnya yang ni lah. P sama dengan A eksponen KT. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okay. So kita bermula daripada yang penting statement ni kena betul lah. Simbol ni. Jadi cara kita nak create maklumat ni, nampak je rate, dia mesti D over dt. Kemudian tengok dia bincang apa. Kalau dia bincang population, so kita buatlah dP over dt. Proportional ni maksud dia berkadar terus. Okey, dengan current population. Okay, macam tu. Jadi formula kita sekarang ni P sama dengan A eksponen KT. Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua.
Okey, kenapa tiba-tiba ada nombor? Answer P sama dengan 3.9. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, tadi kita punya equation kita tadi, P sama dengan apa tadi? P sama dengan A exponent to the power of KT. Ini kita punya equation daripada jawapan A tadi. Okey, kemudian dia start in 1990. Katakan ini adalah tahun yang pertama lah. Maksud dia maklumat yang pertama, when ini kita anggap pada tahun yang pertama lah. Pada tahun yang pertama, okey, ini katakan saya andaikan yang tahun yang awal lah. Maka kita punya P kita ni adalah, ni saya buat P bracket T equals to 3.9. Kalau million ni maksudnya 10 kuasa 6. Million maksudnya 10 kuasa 6. Okey, sekarang ni maklumat yang kedua. Okey, kita settlekan dulu. Bila saya gunakan maklumat yang pertama, kita boleh cari nilai constant ni. Okey, maka kita boleh gunakan 3.9 darab 10 kuasa 6 A darab E kuasa 0. Maka dapatlah A itu adalah 3.9 darab 10 kuasa 6. Okey, jadi kita punya equation yang baru kita ni adalah equation kita yang ni lah. Ini kita punya A. Jadi kita punya equation kita dah jadi P sama dengan 3.9 darab 10 kuasa 6 eksponen kuasa 0. Eksponen kuasa berapa? Kuasa tadi. Ni kita punya. Okey, ini kita dapat. Okey, sekejap ya. Sekarang kita punya A dah ada. Jadi kita dah dapat E kuasa KT. KT lah ni. Maksudnya dalam sebutan K lagi. Ada sebutan K lagi. Okey, sekarang ni kita gunakan maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua ni pada tahun 2000. Maksud dia, kalau kita andaikan tahun yang pertama tu adalah 1990, maka nak sampai ke sini, mestilah kita akan gunakan T sama dengan 10. Okay? Jadi kita gunakan maklumat yang kedua, bila T sama dengan 10, maka kita punya population kita ni, dia dah jadi 5.3 darab 10 kuasa 6. Okay? Jadi kita ganti lagi dalam ni dengan tujuan supaya kita nak cari nilai K itu berapa. Okay? Jadi kita ganti, jadi kita dapat 5.3 darab 10 kuasa 6 yang formula ni. Ini kemudian sama dengan 3.9 darab 10 kuasa 6 E kuasa 10K. Sebab kita punya T kita 10. Jadi E kuasa 10K lah. E kuasa 10K. Dan kita proses. Ambil 5.3 bahagi dengan 3.9. Okay. Nanti kamu proses. Kamu akan dapat K itu sama dengan 0.037. Betul tak? Tahu nak kira ni? Okay. Kamu guna kereta je. 5.3 darab 10 kuasa 6 bahagi dengan 3.9 darab 10 kuasa 6. Okay. Itu kamu dapat berapa? Okay. So 5.3 bahagi je dengan 3.9. Kamu akan dapat lebih kurang 1.3589. 1.3589 ataupun 9 lah, 359 sama dengan eksponen kuasa 10K. Jadi kalau saya nak hilangkan E, maka kita akan ambil ln.
Okay, saya tulis ln eksponen 10k sama dengan ln 1.359. Saya ambil ln kiri kanan supaya 10k ni kita boleh turun. Jadi kita akan turunkan 10k, maka kita akan ambil ln 1.359 bagi 10. Jadi kamu tekan ln 1.359 bagi 10. So kita akan dapat lebih kurang 0.0307. Okay. Bila kita dah dapat K, kamu gantikan balik dalam sini. Maka jawapan akhir kita yang ni lah. Okay, so kita dapat P sama dengan 3.9 darab 10 kuasa 6. Seperti jawapan ni lah. 10 jawapan. Okay, boleh? Sir, Ya. macam mana nak tahu yang soalan tu tak minta T dia? Maksudnya soalan tu. Maksud dia sekarang ni yang sini okey tak? Yang tadi yang A tadi. Yang A tadi faham tak? Okey, maksud dia Okey, nak tahu macam mana soalan dia minta apa. soalan dia minta apa? Okey, jadi sekarang ni kita tengok dulu maklumat yang pertama, dia bagi maklumat ini maksud dia 1990. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, jangan tukar T itu kepada 90. Sebab itu adalah tahun permulaan. Bila tahun permulaan tu kita andaikan tu adalah T0 lah. Bila sini andaikan T0, maka ini kita akan dapat T10. Sebab daripada sini nak sampai sini kan 10. Jangan andaikan satu. Okey, jadi biasanya kalau kita tengok kat sini, kita punya constant ada dua. Kita ada A, kita ada K. Constant kita ada dua. Bila constant ada dua, kalau kita nak dapatkan equation, kita mesti ada dua maklumat. Jadi yang pertama saya gunalah maklumat T0. Bila saya guna maklumat T0, saya takkan dapat dua-dua constant ni. Mungkin kalau kita gunakan T0, kita akan dapat sama ada A ataupun K. Jadi bila saya proses, rupanya saya hanya dapat A je. Jadi sekarang ni kita punya equation masih belum lengkap. Sebab masih ada constant lagi kat sini. Masih ada constant lagi. So, yang T tu bukan constant T ni dia boleh berubah. Sebab T ni kejap-kejap mula-mula dia bincang 1990. Lepas tu dia bincang pula tahun 2000. Kan? T tu time T tu time. Dia bukan constant. Alright. Maknanya untuk data kita ni, bila population, dia akan berubah mengikut masa. Daripada maklumat soalan A tadi, kita nampak dia sebut rate kan. Bila sebut rate, maka kita punya equation ni, dia akan berubah bergantung kepada T. Dia akan berubah bergantung pada T. Jadi T ni dia bukan constant. Dia adalah variable. Dia boleh berubah-ubah. Okay. Jadi kalau kita guna maklumat yang pertama, kita tak akan dapat lengkap kita punya equation. Dapat equation tapi bersama dengan constant. So itu yang kita tengok ada lagi tambahan maklumat. Sebab sepatutnya kita mesti ada dua nilai constant. A dan K. Bila guna maklumat pertama, hanya dapat A saja. Tak settle lagi. Jadi saya gunakan maklumat yang kedua. Tapi maklumat yang kedua, jangan gunakan T itu adalah 2000. Tak boleh lah. Jangan tukarkan T sama dengan 1960. Kita kena set kan. Kalau kita setkan yang kosong, maka ini adalah T10. Okay. Bila guna maklumat yang kedua, kita akan dapat constant yang kedua. Bila dapat dua-dua tu, baru kita dapat equation sepenuhnya. Okay. Jadi sekarang ni untuk yang ni kita nak solve, tapi kita nak dapatkan equation dulu. Maklumat yang diberi ni hanya untuk dapatkan equation dulu. Okay, boleh? So maksudnya yang semua soalan ni, jawapan last tu yang eksponen kuasa 0.0307 T tu memang tak cari P ni tak payah sebab dia boleh berubah-ubah. Okay. Setiap kali bila kita nak solve differential equation, step yang pertama kita akan dapat dalam bentuk general form dulu. Macam ni lah, general form dulu.
Kita akan tengok soalan yang ketiga. Kita tengok soalan C. Soalan C baru dia tanya. Okey, sekarang ni tadi kita dah ada equation tadi. Kita dah ada equation population tadi, kita dah ada P sama dengan, ini jawapan yang sebelum tadi. 3.9 darab 10 kuasa 6. Kemudian kita ada eksponen kuasa 0.0307T yang tadi. Okay. Yang ni kita dapat lengkap ni daripada jawapan P tadi. Okey, untuk ada kat sini, hence, maksud dia sebelum ni kita dah dapat dah equation dah. Hence, estimate the population. Maksud dia sekarang ni, tadi perbincangan kita bermula daripada 1990. Okey, ini maksud dia ketika T sama dengan kosong. Kemudian, bila kita nak bincang tahun 2020, maksud dia kita nak gunakan T berapa ni? Nak gunakan T berapa? 10. 10. T20. Kau ya betul. 20, maaf. 30. T30. Insaflah. Kita kira daripada tahun 1990. So 30 tahun lah kan? Jadi janganlah kita ambil T sama dengan 1 untuk tahun 1990. Kan lagi wara lagi. Okay? Lebih mudah kita ambil tahun yang pertama tu kita letak T kosong. Jadi bila kita nak cari 2020 senang. T sama dengan 30. Jadi kita gunakanlah untuk pada tahun 2020. Maka T kita adalah 30. Jadi kita gantilah. P sama dengan 3.9 darab 10 kuasa 6. Eksponen 0.0307 darablah 30. Okey. Semua ni guna kalkulator lah. Sepatutnya dapatlah 9.8. Sepatutnya lah. Million. Okey. Ataupun kita tulis 9.8 million. Million. Itu kita punya. Kalau kita tak tulis million tu salah lah. Yang penting nombor dia. Okay. Sebab million ni dia sama dengan macam kilo kan. Kalau kamu belajar fizik, kilo ni maksud dia 10 kuasa 3. Kan? Itu pasal lah 1 kilogram. Bila saya nak convert kepada gram, kan kita ambil 1 darab 10 kuasa 3. Kan dalam fizik macam tu kan? Ni kalau ambil fizik lah. Okey, macam tu. Jadi setiap kita punya kod ni, kalau million 10 kuasa 6. Kalau billion berapa billion? 9. Contoh yang kelima dibincang apa? Okey, boleh tahan panjang dia. Okey, kita teruskan. Itu dah kau mana bacalah soalan surat 21 Okey, sekarang ni soalan yang pertama, find a general solution. Bila find a general solution, maksudnya kita punya equation tu mesti bersama dengan constant. Okey. Jadi kita kena dapatkan maklumat awal dia. Okey, sekarang ni kita tengok maklumat ni, kalau kita baca maklumat ni. Okey, sekarang ni kita ada dua temperature kan? Kita ada dua temperature. Jadi kita andaikan dengan yang pertama, temperature yang pertama ni katakan sebarang masa lah. Okey, ini kita andaikan temperature sebarang masa T. Sebarang masa T. Kemudian satu lagi saya wakilkan dengan theta naught ni. Ini pada room temperature. Tapi dia dah sebut constant. Okey. Yang theta ni maksud dia temperature at any time. Maksud dia saya wakilkan dengan theta T lah. Maksud dia sebarang masa. Kalau kita nak cari suhu, kita boleh ubah je masa tu gunakan equation ni. Kemudian maklumat yang kedua, room temperature ni wakilkan dengan theta naught. 0 ni. Ini adalah constant. Okey, ini maksud dia room temperature. Okay, jadi bila kita jawab soalan tu, kita setkan dulu dia punya istilah dia. Okey, kemudian soalan sekarang ni dia masih menggunakan istilah rate lagi ni kan? Yes.
Bila guna rate, maksud dia kita mesti gunakan D over dt sebab dia guna rate lagi. Okay. Tapi sekarang ni dia bergantung kepada temperature kan. Maka saya gunalah d theta. So d theta over dt. Asalnya kita cuma ada d over dt je sebab dia sebut rate. Rate ni ingat dia adalah d over dt. Lepas tu dia tak lengkap dengan ni, dia mesti ada apa yang dibincangkan. Jadi kamu kena tengoklah apa yang dibincangkan. Dia bincang adalah temperature. Temperature equals to, okey, jadi sekarang ni kita tengok perubahan suhu lah. Ni asalnya berkadar terus dengan perubahan suhu. Betul lah. Perubahan suhu. Tapi kalau cooling ni maksud dia suhu tu makin kurang kan. So kena ada negatif. Itu asalnya maklumat kita. D theta over dt proportional to perubahan suhu tu. Kan? Difference between ni perubahan suhu. So kita ambil theta. Theta ni ingat, theta ni maksud dia suhu pada sebarang masa. Tolak dengan suhu bilik. Okay. So asalnya kita akan buat daripada sini lah. Daripada sini. Okay. So kenapa ada negatif dekat depan tu? Sebab dia ni suhu ni. Kalau cooling kan suhu tu makin menurun. Oh, alright. Alright. Okay. So hati-hati dengan istilah ni. Kita start tadi dengan d theta over dt. Asalnya proportional to negative different temperature. Okay. Ingat yang ni adalah constant constant. Okey, maka bila kita nak kira, ni kita nak jawab soalan yang pertama ni. Bila kita nak kira, maka kita akan gunakan ni tukar kepada d theta over dt. Kita letak sama dengan. Bila letak sama dengan, dia mesti ada constant kat depan ni. So hati-hati kat situ. Dia mesti ada constant. Sebab ni tadi berkadar terus kan. Dan tukar sama dengan mesti ada constant. Okey, jadi step yang pertama kita asingkan dulu. Saya dah lari dah. Oh yes, dah lari-lari. Jap. Okey. So saya start dari sini, saya asingkan mana yang ada kaitan dengan temperature saya letak sebelah kiri. So saya akan ambil 1 over theta minus theta naught. D theta equals to negative KT. Ini yang salah. Lepas tu saya akan buat integrate. Maknanya yang ni sekarang ni saya guna separable method. Sebab kita boleh hasilkan kiri kanan. Okey. Ni saya punya mouse ni dah waru dah. Sekejap Okey. Kemudian bila kita integrate sebelah kiri. Integrate sebelah kiri mesti dapat ln. So ln. Ni saya letak modulus. Okey. Ini kita akan dapat negative KT. Sepatutnya mesti ada tambah C. Sepatutnya. Dia mesti ada tambah C. Kemudian bila saya jadikan theta ni sebagai tajuk. Maka hilang ln, muncullah eksponen. Bila muncul eksponen, sebelah kanan ni mesti semua jadi kuasa. Mesti semua jadi kuasa. Okey, kemudian saya jadikan ni saya boleh proses lagi ni. Ini sebenarnya saya boleh ubah ni. Darab I kuasa C. Jumpa lagi benda ni, maka biasanya penulisan kita ni, ini kita akan tukar kepada satu je constant. Okey. Maka kita akan tulis theta minus theta naught equals to A eksponen negative KT. Tambah C. Jangan lupa kita ada. Tadi kita ada. Kita tambah C. Okey. Baik tambah C kan? Dah tambah C dah. Kan tambah C mampu pula. Tambah C. So saya dah tukar semua kepada satu lagi constant. Okey. Kemudian kita tengok balik soalan.
Okey, sekarang room temperature. Sekarang ni room temperature ni, ini maksud dia theta naught ni. Theta naught equals to 20. Boleh? Jadi sekarang ni apa ni, mouse saya dah warna ni. Sekejap. Okey, jadi sekarang ni kita boleh tulis balik equation kita ni. Kita ganti theta naught ni adalah 20. So theta ni sama dengan A E kuasa negatif KT. Ni tadi 20 kan. So letak tolak jadi tambah. Ini sebab 20 ni datang je daripada soalan dah bagi tahu dah. Room temperature adalah 20. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, find a general solution. Inilah. Maksudnya kita punya equation kita bersama dengan constant. Ini dah panggil general solution. Okey, soalan B pula, kita nak T12. T12. Okey, sekarang ni kita tengok kita punya equation kita ada dua constant. Nampak? Kita ada A yang tak tahu dan kita ada K yang tak tahu. Maka mesti ada dua maklumat. Jadi bila kita tengok soalan kat sini, dia mesti bagi maklumat, nampak? 100 kepada 50, satu. Dan 50 kepada 25. Itu adalah maklumat kita dah. Untuk dapatkan A itu berapa, K itu berapa. Okay? Jadi kita gunakan maklumat tu. Okey, jadi untuk yang pertama, kita andaikan pada T0. Okey, pada T0 theta kita adalah 100. Theta kita 100. Okey, jadi saya tulis balik kita punya equation kita ni. Untuk soalan B ni saya tulis balik. Theta equals to kita ada apa tadi? A E kuasa negatif KT tambah 20. Okey, pada ketika T sama dengan 0, theta kita ni adalah 100. 100. Dia akan menunjukkan. Okay, so kita ambil T0 100. Maksudnya dia berubah 100 kepada 50. Okey. Jadi sekarang ni kita akan gunakan, maksudnya maklumat yang ni, ini maksud dia T0 theta kita 100. Itu satu. Kemudian maklumat yang kedua, T12 maka theta kita 50. Boleh ke? Okey, kita ambil yang maklumat yang pertama dulu. T0, so kita gantikan, kita tengok apa yang kita dapat. So theta ni 100 sama dengan A E kuasa 0 tambah 20. Ini kalau kita selesaikan ni. Saya punya mouse ni dah warna ni. Okey, jadi kalau kita kira, maka kita akan dapat A sama dengan 100 tolak 20. Maka dapatlah A itu adalah 20. A bukan 20, 80. Okay. Maka yang pertama A itu 80. Maka equation kita yang sekarang ni, kalau setakat tahu A ni je, so dapatlah 80 E kuasa negatif KT tambah 20. Ini berdasarkan maklumat yang pertama. Bila T kosong, kita punya theta kita 100. Kemudian maklumat yang kedua, ketika T sama dengan 12, maka T12, maka kita punya, kalau T12 theta kita 50. Boleh? Ni pada masa T0. Ini pada masa T12. Okay? Jadi kita guna maklumat kedua. Saya gunakan ketika T sama dengan 12, maka theta ni adalah 50 darjah. Okay? Jadi kita cuba ganti sekali lagi. Maka theta ni adalah, ni saya ganti terus theta tu 50. So 50 sama dengan 80 eksponen negatif K darab 12 tambah 20.
Okey. Ni kamu kira ni, kamu kira. Okey, saya buat dulu. Yang ini dia akan jadi, saya tulis balik 80 eksponen negatif 12K sama dengan 50 tolak 20. So 30. Okey. Jadi E negatif 12K sama dengan 30 bahagi dengan 80. So 3/8 dah ni. 3/8. Jadi kalau kita nak cari K, gunakan lon kiri kanan. Ambil lon kiri kanan. Maka bila guna lon, yang ni akan jadi turun ke bawah. So negatif 12K sama dengan lon 3/8. Maka kamu akan dapat nilai K ni, kamu carilah. Guna kalkulator ln 3/8. Ln 3/8. Okey, 3/8 bahagi dengan 12. Maka kita akan dapat negatif 0.082. Dapat negatif 0.082. Okey. Maka equation kita untuk jawapan akhir kita adalah Sir, ya. dia bukan positif ke? dapat positif. Saya positif. Lon ni positif. Lon ni positif, tapi saya bagi dengan negatif 12. Dapat 0.082. Kan? Ada negatif kan? Tak ada. Tak ada ke pula? Ya, betul tak? Ln 3/8 dapat negatif. Oh. Lon 3/8 berapa? Positif ke negatif? Negatif. Negatif kan? Oh, so jawapan K dia positif. Okay, settle. Jadi jawapan akhir kita ganti balik dalam kita punya equation. Maka theta kita adalah 80 eksponen kuasa negatif 0.082T tambah 20. Sebab kita punya asal tadi 80 eksponen kuasa negatif KT. K itu positif, jadi negatif lah. Okey, so kita dah dapat persamaan. Okey, tetapi soalan, soalan dia find the time taken. Maksudnya kita nak cari T itu berapa. T itu berapa kalau suhu menjadi 25. Okey. Maknanya sekarang ni untuk soalan B ni sebenarnya dia tanya T. Okey. Soalan tanya T berapa jika theta kita dah menjadi 25 darjah. Okey. Maka kita gunalah formula ni. So 25 sama dengan 80 eksponen kuasa negatif 0.082T tambah 20. Okay, kita teruskan lagi. Ini kena hati-hati ni. Rumah sikit kerja dia ni. So saya tulis balik. Sebenarnya 80 ni tulis 0.082T sama dengan 25 tolak 20. Dapatlah 5. Okay. Kemudian ni bawa ke sebelah kanan. Jadi 5 bahagi 80. Boleh ke? So ambillah lon kiri kanan. So turunkanlah 0.082T sama dengan lon. Lon tadi 5/80. Okey. Jadi kita guna kalkulator. Tengok ln 5/80. Dapat negatif. Jadi akhirnya nanti bahagi dengan negatif 0.082. Dapatlah T itu lebih kurang 33.81 saat. Minit ke saat? Minit. Okey, macam itulah.
Okey, ni radioaktif ya. Ni cerita fisik dia ni. Okey, dia sebut juga rate untuk contoh yang berikutnya. Ni contoh yang ke-6. Saya tulis lah. Ni contoh yang ke-6. Okey, dia sebut rate. Okey, bila sebut rate, kita ambil rate ni maksudnya D over dt. Jadi kita guna simbol D over dt. Kan? Ini kadar perebutan ni. Okey, sekarang ni kita bincang mass ni maksud dia jisim gitu kan. Maknanya dia merujuk kepada M lah. So kita gunakan dm over dt. Kemudian okey, variation ni maksud dia sama juga berkadar terus berkadar terus dengan apa? Dengan remaining. Okey, sustain remaining maksud dia jisim yang tinggal lah. So kita akan ambil dia makin berkurang, maka gunakan negatif M. Kan radioaktif kan dia makin mereput kan. So jisim dia makin berkurang. So gunakan yang ni lah. Jadi kalau ingat, kalau untuk radioaktif kita mesti gunakan, mesti ada negatif. Negatif. Kemudian sama juga, bila kita nak kira, kita mesti tukar kepada sama dengan. Bila tukar sama dengan, dia mesti ada constant. Dia tak boleh terus sama dengan negatif M. Sebab kan asalnya tak sama simbol ni. So bila tukar je sama dengan, mesti ada satu constant. Biasanya kita gunakan constant negatif K lah biasanya. Okey, setakat ni. Kemudian disebabkan ni dua sebutan, kita ni kalau nak gunakan kalau kita nak solve differential equation, kan kita ada dua kaedah, sama ada separable ataupun kita guna integrating factor. Kalau kita tengok soalan tu ada dua sebutan je mesti guna separable sebab kita boleh pisahkan. Kita asingkan yang ada M dengan yang T. Dengan T. So kita akan teruskan, kita akan integrate kiri kanan. Integrate lah kiri kanan. Kiri kanan. So ini dapat ln M equals to negative KT. Dan jangan lupa mesti ada tambah C. Dan kalau jadikan M ni sebagai tajuk, maka dapatlah eksponen kuasa semua yang di kanan ni. Termasuk C. Okey. Dan kita boleh proses lagi M ni sama dengan E kuasa negatif KT. Bila tambah kita boleh tukar kepada darab. Dan biasanya kita wakilkan E kuasa C ni, biasanya kita wakilkan dengan satu je constant. So kita boleh ubah cara penulisan dengan cara M equals to A E to the power of negative KT. Ini dalam bentuk general form ni. Ini dalam bentuk general form. Okay, settle. Okay. So macam itulah. Jadi sebenarnya sepatutnya kita kena dapatkan dua constant ni. Okay, kita kena dapatkan dua constant. Jadi kita bincang kalau T kosong. Okay, bila T kosong, maka M ni kita labelkan dia sebagai M0. Jisim yang asal lah. Okay, maka kita akan dapat M0 equals to A E to the power of 0. Maka dapatlah constant kita ni adalah M0. Jadi equation kita boleh tulis balik. Equation kita ni adalah M equals to M0 eksponen to the power of negative KT. Okay, itu kita punya maklumat asal. Kemudian kalau kita tengok balik soalan kita ni, apa maklumat yang ada? Okey. Kalau kita tengok maklumat yang ada ni, after 10 years. Okey, maknanya kita boleh gunakan maklumat tu pada T sama dengan 10.
Sebab kita perlu satu lagi, constant. Jadi kalau kita tengok kat sini, maklumat tambahan dia. Okey, maklumat tambahan dia. Bila T sama dengan 10 tahun, after 10 years. Maka kita punya original mass kita ni dah jadi separuh. Kan? Dah jadi separuh. Jadi kita boleh gunakan maklumat ni, ganti balik kat sini. So M dah jadi 1/2 M0 equals to M0 exponent to the power of negative K multiplied by 10. Walaupun jisim asal tak tahu, kita boleh cancel ni. Zas. Kan? Jadi sebenarnya kita dah boleh kira dah. Ni kita boleh cancel ni. Okey, maka saya tulis balik. Eksponen negatif 10K sama dengan 1/2 ataupun 0.5. Bila nak dapatkan nilai K, saya terpaksa guna ln. Kita ambillah ln kiri kanan. Kalau saya ambil ln kiri kanan, dia ni boleh turun. So kita boleh tulis negatif 10K sama dengan ln 1/2. Ni kalau kamu guna kalkulator, ni kamu check je lah. K itu sama dengan 0.069. Sepatutnya macam tu lah. Jadi kita punya equation kita ni, kita dah boleh tulis M sama dengan M0 eksponen kuasa negatif 0.069T. Question kita ni. Saya nak tanya kenapa dia ada 1/2? 1/2? Sebab ni Petasan tu. kan dia kata separuh. Bila after 10 years, kan dia separuh ni. Oh, okay. Half of the original mass kan. Separuh. Okay, so settle kita dah ada equation. Biasanya bila kita dah ada equation, soalan seterusnya mesti dia nak tahu after 7 years, tapi dalam bentuk percentage. So hati-hati yang ada soalan ni boleh ubah, tambah syarat. Ni sepatutnya kita nak cari T sama dengan 7. Apa jadi? So kita teruskan, bila T sama dengan 7, kita gantilah M sama dengan M0 I kuasa negatif 0.069 darab 7. Darab 7. Dapatlah lebih kurang 0.0. Ni kamu guna kereta kamu cek sini lah, saya bagi jawapan dia 617. Tapi masih ada M0. Okey, soalan nak percentage. Jadi kalau kita nak percentage, so kita ubah sikit lah. Percentage. Ini kamu tengok banyak. Radioaktif. Okey, maka kita akan ambil tadi kita ada 0. Sekarang ni 0.617 M0 per dengan jisim asal. Darab dengan 100%. Sebab nak peratus. Okey, walaupun kita tak tahu jisim ni berapa, tapi sebenarnya kita boleh cancel atas bawah. Okey, maka jawapan akhir kita boleh dapat 61.7%.